Assalamualaikum. Wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Okey, baik. Pada kali ini, Prof akan membicarakan mengenai satu lagi topik penting dalam khusus kurang dan pelayan pendidikan ini, iaitu mengenai tentang criteria reference and non-reference assessment. Ataupun dalam istilah bahasa kita paling mudah disebut sebagai rujukan kriteria dan juga rujukan norma. Okey, pelajar sekian, uh, sebenarnya masih lagi ramai yang keliru tentang perbezaan antara ujian rujukan kriteria dan juga ujian rujukan norma. Sebenarnya kedua-dua ini bukanlah alat ukuran, bukan alat ukuran di mana uh, apa ni dia bukanlah ujian, walaupun namanya dia ujian tu, ujian ujian bukan norma, tapi dia bukan ujian. Cuba kita ingat semula, ingat semula contoh yang lalu, pada kelas yang lalu. Itu contoh alat ukuran seperti penimbang berat badan yang kita sama-sama perhatikan dalam slide pembincangan kelas yang lepas. Tapi dia tetap dipanggil, tapi dia dipanggil ujian, ujian. Walaupun dia bukan ujian, cuma dipanggil ujian. Juga dalam penulisan pun begitu juga. Dia dipanggil ujian, tapi dia sebenarnya bukan ujian. Dan sebenarnya kedua-dua ini, maksud saya itu ujian rujukan kriteria dan norma ini, adalah kaedah kita bagaimana kita menginterpretasi markah pelajar ataupun skor pelajar. Okey, saya uh, yang pertama mengenai criterion reference ataupun kita panggil sebagai rujukan kriteria. Cuba kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan ni, yang sebagaimana yang Prof tunjukkan. Ini gambar ini, orang ni berdiri di apa alat punggung, mungkin baris atau di mana kita sebut criteria reference test, ujian rujukan kriteria, compare a student knowledge and skill against a predetermined standard, cut, score or other criterion. Maksudnya di sini, ujian rujukan kriteria ini adalah kita membandingkan pengetahuan pelajar kita dan juga pengetahuan pelajar kita dengan satu standard yang telah ditentukan. Itu predetermined itu standard ataupun piawaian yang telah ditetapkan sebelum. Ataupun dengan pada kad skor, markat yang telah ditentukan, ataupun dengan kita membandingkan dia kepada lain-lain kriteria yang telah dibangunkan. Keduanya, sebut saya bahawa in criteria reference test, the performance of other students does not affect the student score. Maksudnya, ujian rujukan kriteria ini dalam ujian rujukan kriteria ini, pencapaian ataupun prestasi pelajar-pelajar lain selain pelajar yang kita ukur capaian adalah tidak memberi kesan kepada skor pelajar tersebut. Maknanya pelajar-pelajar lain itu tak kesan pada pelajar yang okey. Kita lihat di sini, di bawah tu saya letakkan CGPA kan, MUET, ujian ujian lesen tu, maksudnya ujian lesen mandu lah, driving license kan, ramai yang kat sini. Mungkin pun dah ada lesen memandu dan dibolehi melalui ujian lah kan. Tak ada yang beli tak ada yang beli. Okey. So, tengah ujian ni macam ujian lesen memandu ni sendiri kan tujuan dia adalah untuk kita mengenal pasti setakat mana atau adakah pemandu tu tahu menggunakan apa maksudnya menggunakan instrumen yang ada pada kereta tu lah. Termasuk signal, itu satu. Ataupun setakat mana dia tahu, penggunaan gear 1, 2, 3, 4, 5 dan juga gear reverse. Itu kalau yang ambil ujian lesen memandu untuk
kereta jenis apa manual kan manual lain lah pula kan mana dia boleh apa dia menggunakan gear apa ni auto tadi auto parkingnya menggunakan gear apa ni dalam keadaan normalnya ataupun driving kan ataupun reverse dan sebagainya. Macam mana tahu tu? Jadi dengan kalau ambil contoh ambil sebelum contoh ujian apa ni memandu tadi kita lihat melalui apa ni ujian mandu tu yang mana kita bertujuan dia untuk pasti sama ada takat mana atau adakah pandu tu tahu menggunakan signal, takat mana dia tahu menggunakan gear tadi tu 1, 2, 3, 4, 5 Jadi JPJ biasanya JPJ ataupun guru memandu ni sudah mempunyai kriteria standard untuk dia beri markah kan. Dia ambil ujian tu kan. So dia ada kriteria standard tu berdasarkan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Okey. So kalau kita lihat di sini maksudnya tujuan ujian rujukan kriteria ataupun kajian reference ni adalah untuk menepasti tahap kebolehan, tahap pengetahuan ataupun tahap kemahiran seseorang berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kata kunci yang kena pegang ni apabila kita menyebut mengenai kriteria reference ataupun rujukan kriteria adalah yang pertama dia je mestilah mempunyai kriteria atau piawaian untuk menilai pelajar. Maknanya kita dah tetap dah. Kalau nak ukur pengetahuan dia mengenai sesuatu ni, kita dah ada kriteria tertentu. Apakah yang menunjukkan bahawa dia mempunyai pengetahuan tersebut? Kalau kita kata dia mempunyai pengetahuan apa ni mengenai ambil contohkanlah pengetahuan dalam ilmu matematik itu matematik ataupun matematik kita ada standard tertentu ada kajian tertentu yang menunjukkan dia dah pun menguasainya dah mastery mastery that knowledge maksudnya juga kemahiran kalau kata dia macam contoh sebut tadi yang awal-awal contoh mandu sekiranya kita nak menguji dia menentukan sama ada dia telah pun menguasai kemahiran memandu maka mestilah ada kriteria tertentu atau piawaian yang digunakan orang itu umpamanya mesti sedihlah dia tahu gunakan signal dia tahu gunakan gear kan kalau kenderaan yang apa ni yang manual tu tahu gunakan apa ni membalancekan menseimbangkan antara yang kaki tu dengan tekanan pedal minyak kan kan itu ada kriteria piawaian dia kemudian yang kedua kunci kedua untuk menunjukkan rujukan kriteria ini bukan bertujuan untuk membandingkan satu pelajar dengan pelajar lain siapa yang lebih menguasai siapa yang apa lebih baik daripada yang lain bukan itu kemudian kata kunci yang ketiga mengenai rujukan kriteria ini markah yang diperolehi oleh satu pelajar tidak mempengaruhi pelajar yang lain maknanya tak ada kesan pun kalau si A dapat markah ini markah itu adalah markah A berdasarkan kriteria yang dan markah A ini tidak mempengaruhi markah B dan markah B diperolehi melalui kriteria yang ditetapkan mungkin kriteria yang sama mungkin sebab mata pelajaran sama kursus yang sama kan kriteria yang sama digunakan cuma skor B ni tidak dipengaruhi A dan skor A ni tidak dipengaruhi B okay. Itu kata kunci yang ke dan kata kunci yang keempat mengenai rujukan kriteria ataupun ujian rujukan kriteria ini adalah markah yang dihasilkan mengkelaskan pelajar kepada kategori berdasarkan prestasi dia, performance dia, lulus ataupun gagal. Ataupun juga dalam bentuk peratusan, peratusan iaitu 80 hingga 100 kan, A lah kan, contoh 60 hingga 70 B, peratusan. Okay. So beberapa contoh penunjukan kriteria seperti yang sebut di sebelah kiri itu iaitu CGPA ini adalah rujukan kriteria
MUET, itu band 1, band 2 sampai band 6 kan. Itu pun adalah berdasarkan kriteria. Dan yang keempat lah ujian menaip nak jadi setiausaha kan, apa ambil kursus kesetiausahaan so kena belajar menaip kan, kena buat ujian menaip barulah boleh lulus kan, boleh jadi setiausaha. Ujian menaip itu pun salah satu daripada uh, rujukan kaji. Okey, selain itu dari segi interpretasi interpretasi eh, apa yang pelajar boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu kandungan konten pembelajaran ataupun domain. Ah, Iaitu ini kita panggil sebagai penguasaan lah. Takat mana dia menguasai ilmu tu. Takat mana dia menguasai kemahiran yang telah pun dipamerkan kepada, ditunjukkan kepada mereka. Takat mana mereka menguasainya. Itu interpretasi yang kena buat. Dan syarat yang diperlukan untuk tunjukkan ketiaknya, definisi kandungan pembelajaran, iaitu konten pembelajaran, dan domain mestilah dinyatakan dengan jelas. Let's say kalau kita bahawa dia menguasai dari ilmu matematik tu, mestilah domainnya dinyatakan dengan jelas. Takat mana? Kalau dia kata dia mencapai 60, 80 markah ke 100 tu, apa petunjuk indikator yang menunjukkan bahawa dia mencapai tu? Dia ada dia punya ada dia punya petunjuk dia ataupun kriteria dia. Kemudian ciri-ciri soalan ciri soalan soalan-soalan di tahap kesukaan yang samalah. Maknanya soalan A, B dan C kunci tahap yang sama. Sementara ciri-ciri konten ataupun isi kandungan soalan tertumpu kepada topik-topik tertentu yang lebih khusus. Okey. Seterusnya beberapa contoh lah. Contoh kita ambil muat sistem lah. Dalam yang menggunakan yang kita katakan sebagai satu ujian rujukan kriteria. Kita lihat contoh scoring system bagi muat ni. So kita lihat pada display of aggregate score ataupun deskripsi lah deskripsi skor aggregate dia. Okay, lihat kalau mereka pelajar yang mengambil buat ni mendapat skor antara 260 hingga 300, maka dia diletakkan di bawah band 6 lah, mana band yang tinggi tak tinggi tu. Dan klasifikasi pelajar ini dikatakan bahawa ia adalah seorang yang mempunyai highly proficient user tau. Maknanya dia ni fasih sangatlah bahasa Inggeris dia, level dia. Kalau bahasa-bahasa pasal kita panggil tahap dewa kan. Enam ni. Okey, kemudian dari segi kebolehan dia kasih. Ini kriteria lah. Kriteria yang menunjukkan bahawa dia dah mencapai tahap 6 ni. Dia ada 3 kriteria utama iaitu kebolehan berkomunikasi, pemahaman dia dan juga prestasi task pada tugas yang beri. Tengok yang pertama, dari segi kebolehan berkomunikasi. Orang yang band 6 ini, band 6 ni tadi, dia kata, orang yang very fluent, fasih sangat, highly appropriate use of language. Dia gunakan bahasa yang sesuai, yang paling sesuai, yang tahap yang tinggi lah. Hardly any grammatical error. Bukan banyak buat error tak. Susah nak cari kesilapan grammar apabila dia berkomunikasi sama ada dia bertutur ataupun dia tulis okey, itu di segi kriteria yang pertama iaitu kebolehan berkomunikasi. Lihat yang kedua di segi pemahaman. Orang yang band 6 ni dia punya pemahaman bahasa dan konteks yang sangat baik. Tinggi dia faham apa yang dituturkan oleh orang yang berbahasa dalam bahasa yang berkenaan itu ataupun apa juga dalam bahasa yang digunakan tu dalam apa juga konteks pun dia masih memahami. Itu aman. Itu orang level 6 iaitu terus. Kemudian dari segi task performance very high ability to function in the language.
mempunyai kebolehan yang sangat tinggi untuk berfungsi dalam dalam bahasa itu. Bagilah apapun tugas kepada dia yang berkaitan dengan penggunaan bahasa ini, dia boleh menunjukkan prestasi yang sangat baik, sangat tinggi. Okay. Cuba lihat pula dengan mereka-mereka yang berada di pada band 5, yang kedua itu, sampai 6, di mana skornya ditetapkan ada 200 hingga 259. Yang ini sebagai ataupun klasifikasikan di guna ini, guna bahasa ini sebagai yang proficient, yang fasih lah. Yang tadi sangat fasih, yang sangat tinggi. Jadi yang kedua ni fasih. Di mana di segi kriteria kebolehan fasih dia, dia rendah sedikit daripada yang keenam tu. Dia hanya sekat fluent. Jadi yang enam tu very fluent. Yang ni sangat fluent. Kemudian di segi kebolehan apa ni kesilapan dia menggunakan grammar, yang ni dia ada sikit lah the appropriate use of language, few grammatical error. Ada sikit-sikit lah dia ada kesilapan grammar lah. Kalau yang enam tadi memang susah nak nampak dia kesilapan grammar dia kan. Uh, Masa dia sangat cantik kan. Yang kelima ni dia ada sikit-sikit grammatical error lah kan. Kalau ada segi comprehension dia pula comprehension dia. Level 5 ni good understanding of language and context. Dia rendah sikit lah daripada comprehension orang yang level 6. Level 6 dia very good understanding. Yang dia good saja. Dan dari segi task performance, dia high ability to function in the language. Dia kurang sikit daripada nombor 6. Very high, dia rendah sikit. Dan begitu juga yang lain-lain sih. 80 hingga 29, level 3, band 3, 140 hingga 9, 2, 100 hingga 109, band 1, bawah 100. Dan dia punya user classification dia pun berbeza. Bila 4 dia jadi satisfactory user lah. Memuaskan je lah. Kemudian yang ketiga, band 3 modest user, 2 limited user dan 1 very limited user lah. Dan kita lihat perhatikan di segi dia punya apa level kategori kebolehan tu, maka dia makin rendah, makin rendah lah. Sama ada segi cognitive ability, comprehension, tapi dia ada nyatakan itu. Sangat detail mengenai apa ni kategori reference ni. Dia ada detail, ada penerangan dia, penjelasan dia. Kalau level 3 dia apa ciri-ciri, level 2 dia apa dia kan. Okey. Kemudian yang kedua kita lihat kepada non-reference. Dalam bahasa kita disebut sebagai ujian rujukan norma. So di sebelah kiri itu saya nyatakan bahawa non-reference test compare a student performance against the performance of their peer. Maksudnya dalam ujian rujukan norma ni, kita membandingkan prestasi seseorang pelajar dengan prestasi rakan-rakan sebaya ataupun pelajar-pelajar yang lain. Yang lain. Okay, contohnya macam mana? Contohnya SPM, PMR, UPSR, IQ. Itu merupakan satu rujukan norma ataupun peperiksaan akhir. Itu juga merupakan satu norm reference lah. Dan tujuannya di apa nama ni rujukan norma ni adalah untuk kita mengenal pasti dan juga membandingkan tahap kebolehan pengetahuan atau kemahiran seseorang itu berdasarkan keputusan makan norma pada waktu tertentu. Maksudnya kalau waktu SPM lah, masa PML lah. Dan kata kunci untuk rujukan norma ini adalah yang ada 5. Yang pertama adalah kita membuat pembandingan antara satu pelajar kepada pelajar lain atau satu kumpulan pelajar kepada satu kumpulan yang lain. Mana kalau kita dalam kelas tu ada orang, ada A, nama B, C, D. So kita buat bandingan pencapaian A dengan si B, B dengan C, atau C dengan A. Betul lah. Ataupun dalam satu sekolah tu dia ada pelajar dalam 4 B, 4 C, 4 D. Kita bandingkan pencapaian pelajar daripada 4 A, 4 B, 4 C, 4 D. Itu kita bandingkan tu. Yang kedua, kunci kedua bagi rujukan norma ini adalah markah
satu pelajar memberi kesan kepada pelajar yang lain. Maksudnya, kalau dalam satu kelas tu ada 40 orang, 40 orang, yang 40 orang dia skor, dia skor, katalah skor dalam peperiksaan apa, akhir peperiksaan akhir dia, pilihan akhir, semua orang skor semua berjalan, semua menghampiri A, dekat-dekat cemerlang kan. Tapi tiba-tiba ada seorang dalam group. Seorang tu yang teruk sangat, tak skor. Dia gagal semua subjek. Gagal semua kursus. Jadi prestasi dia uh, sangat jauh ketinggalan berbanding yang lain. Maka yang satu ni memberi kesan yang lain. Maknanya purata dia ataupun skor keseluruhan purata akan menurun disebabkan satu ni tadi. Itu kata kunci yang kedua mengenai rujukan norma. Kemudian kata kunci ketiga ataupun apa dia keyword dia penilaian atau grade pelajar boleh berubah dari satu tahun ke tahun yang lain. Contoh yang dimasukkan dengan penilaian ataupun grade pelajar boleh berubah dari satu tahun ke tahun yang lain lah. Yang lain lah. Contoh katalah pada tahun ni subjek dia penting untuk SPM orang kata senang pelanian kan. Senang senang. Jadi maknanya ramai orang boleh skor 100 kan. Betul. Tapi dia ada kotah dia. Takkanlah semua 100 kan. Dia ada kotah, dia ada level dia. Level dia. Sebab namanya bukan normal, dia ada level. Takkan mesti apa ni dalam syarat kuarter 60 ataupun 70% lah, 70% yang boleh capai dapat A kan. Jadi kalau orang ramai dapat dekat hampir 100, maka kena turunkan level dia. Kena turunkan level dia. Yang dapat 90 tu tak mesti dapat A. Dia mungkin dapat B ataupun dapat C. Kerana yang dapat 100% ramai. Kan? Tapi oleh kerana dia kotak, dia turunkan level dia. Pada tak masih hari yang lain pula, pada tahun yang lain pula, SPM yang lain pula, pada itu soalan tu sangat apa? Susah. Kan? Sangat susah. So, kalau susah, pelajar tu nak skor, ramai pelajar suka nak skor single, pakai 70 ataupun 60. Jadi, of course lah tak boleh dapat E. Kan? Tapi, dia ada norm dia ditetapkan bahawa dia tak tahu dia mesti dekat ni, mesti ada berapa persen, ada berapa persentage yang mencapai level ni. Maka dia kena naikkan graf. Jadi, kalau itu kadang-kadang orang yang dapat 60 boleh dapat pangkat A. Orang yang dapat pangkat 30% tu boleh dapat C ataupun D. Patutnya dapat E kan? Dapat C dan D. Boleh. Itu ciri yang ataupun kata kunci kedua bagi rujukan norma. Kemudian kata kunci yang ketiga bagi rujukan norma ini adalah banyak digunakan pada pentaksiran sumatif. Macam saya sebutlah, SPM tu kan pentaksiran sumatif, PMR, peperiksaan akhir, UPSR, itu semua banyak digunakan dalam tu. Dan yang akhir sekali kata kunci yang kelima bagi rujukan norma adalah perbandingan dibuat berdasarkan persentil. Tadi saya sebut awal ni. Persentil. Ada persentil itu skor Z dan skor T. Apa skor Z dan T? Skor T nanti kita akan belajar pada topik yang berikut. Ini adalah interpretasi norma di mana kita menginterpretasikan bagaimana prestasi seorang pelajar dengan pelajar lain. Iaitu kita membuat perbandingan. Perbandingan antara pelajar A dengan B. Siapa yang lebih lebih hadapan ataupun lebih menguasai, lebih mahir, lebih berpengetahuan antara kelas A dan kelas B, yang mana lebih menguasai ataupun lebih mahir kan. Itu interpretasi yang kita buat. Kemudiannya dari segi aspek syarat diperlukan. Untuk juga norma ni syarat diperlukanlah definisi kumpulan norma mestilah dinyatakan dengan jelas. Iaitu yang dirujuk tu mesti dah dinyatakan jelas apa ciri-ciri orang ni kan, sehingga jadi rujukan pada kumpulan yang lain. Kemudian ciri-ciri soalan bagi ujian ekonomi adalah soalan-soalan yang mempunyai tahap kesukaran yang pelbagai. Dari soalan senang,
Daripada level rendah dalam pelaksanaan belum hingga ke tahap level yang tinggi dalam pelaksanaan. Eh. Dan soalan-soalan bagi ujian norma ini, ujian norma ini mempunyai diskriminasi ataupun saya sebut indeks diskriminasi yang tinggi. Susah nak kesan yang mana satu jawapan yang paling tepat. Okay. Kemudian, dari segi ciri-ciri konten ataupun isi kandungan soalan, soalan biasanya dibina terdiri pada topik-topik yang lebih luas, sangat luas, tidak spesifik sebagai di mana ujian menunjukkan kriteria sebab dia ada kriteria tertentu untuk dicapai. Okey. Contoh, ini contoh buat gambar je. Perbezaan antara ujian rujukan norma dan juga rujukan kriteria berdasarkan gambar ajar tu dah. Tengok gambar ajar tu. Yang belah kiri ni sini ni. On a criteria reference test, an individual student's score is not affected by the performance of their peer. Nampak tak? Kalau dalam ujian kriteria ni, skor individu pelajar ni tidak mempengaruhi prestasi bagi ataupun pencapaian bagi rakan-rakan yang lain. Contoh gambar dia yang bawah ni kan, yang dibulatkan tu kan, pencapaian tak kacau orang lain. Contoh skor dia tengok. Kalau di proficient cut score, cut score ni kan, cut score ni kat sini. Adalah nilai dia skor paling tinggi 100. Yang ni pasien dekat ni number of students with the score. Bilangan pelajar yang dapat skor sebut lah. Ni kosong hingga 8 lah contoh. So proficient cut score ni kadang ada skor tertentu. Skor tertentu. Mana kadang seorang pelajar ni skor dia 4. Below option. Ini sebenarnya terbalik gambar je ni. Patutnya yang ramai ni ada dekat dengan sebelah kanan. Yang satu ni belah kiri kan. So, budak yang 40 ni tidak mempengaruhi pencapaian keseluruhan pelajar dalam kumpulan ini. Itu yang kita katakan sebagai ujian menunjukkan kriteria. Juga lihat yang bawah ni, menunjukkan kriteria ni. Skor ni. Okey, ini betul soalan dia. Pelajar yang berada di bawah di bawah cut off fine ataupun proficient cut score ni, dan cakap grade lulus lah. Yang dapat lulus ni bahagian ni je. Bahagian kanan, yang gagal ni bahagian kiri kan. Bahagian kiri. So, pencapaian peringkat pelajar yang di bawah ni, ni mungkin dia dapat 20 markah daripada 100 kan. 20 markah 100, iaitu ni below proficient lah. Below proficient dan ia tidak mempengaruhi pencapaian keseluruhan pelajar yang sebelah sini ataupun keseluruhan pelajar lain. Tak ada. Tak boleh. Itulah pencapaian dia. Berbanding dengan ujian rujukan norma ni, sebut ni bahawa on a non-reference test, an individual student percentile rank is calculated according to the performance of their peer. Maknanya dalam ujian rujukan norma ni, rank percentile individu pelajar ni dikira merujuk kepada prestasi rakan-rakan dia. Prestasi rakan-rakan dia. Contoh langkah ni akan skor 40. So, percentile 47. Berapa orang dapat? Mana dapat 47 dan ke bawah berapa orang? Macam dalam kes ni pula tengok gambar ni. Skor dia, katalah skor seorang pelajar skor dia 40. Dia peserta yang ke-38. Bermakna di bawah dia ada berapa orang yang dapat 38. So, pencapaian dia mempengaruhi yang lain. So kalau kita lihat sini, di segi interpretasi data, interpretasi data bagi kriteria, lihat perbezaan interpretasi data antara kriteria dan norm reference. Yang pertama, bagi interpretasi markah, kriteria reference ni, setiap individu akan dibandingkan dengan satu kriteria ataupun standard yang telah ditetapkan bersesuaian dengan kemahiran itu.
Prestasi yang saya sebut tadi, prestasi pelajar A tidak mempengaruhi prestasi pelajar B. Begitu sebaliknya. Dan pemarkahannya selalunya dalam bentuk peratus. Peratus. 50%, 60%. Dan pencapaian pelajar selalunya dilakukan sebagai kemahiran individu. Itu untuk interpretasi markah bagi ujian rujukan kriteria. Sementara bagi non-reference atau ujian rujukan norma, uh, di segi interpretasi datanya, setiap individu ni dibandingkan dengan individu lain. Dalam kelas kalau awak ni kan, setiap orang pencapaian awak seorang ni kita bandingkan dengan yang lain. Yang keduanya, pemarkahan dia dizahirkan dalam bentuk persentil. Macam saya sebut gambar ajar ni lah. Pemarkahan ditunjukkan dalam persentil, grade secara skor ataupun apa ni, nilai-nilai nilai tertentu. Contoh macam CGPA tu kan. Okey. Pencapaian pelajar biasanya dilaporkan sebagai kemahiran yang luas. Pencapaian yang luas dan diingatkan ada juga norma yang lapor kemahiran individu. Ada juga yang tu. Kerana kita tengok contoh yang lebih dekat lah. Macam mana nak fahamkan tentang persentil tadi. Dan bagi contoh bagi contoh untuk ujian rujukan kajian ni, contoh macam saya sebutlah ujian memandu, ujian formatif ujian formatif macam pertengahan tahun sebagainya kan, kuis kan, itu ujian formatif, iaitu tugasan yang awak ada buat kan. Ada rubrik tugasan yang awak buat tu ada rubrik dia sendiri ada rubrik pemarkahan kan. Kemudian bagi ujian rujukan norma contohnya adalah macam SPM, PMR, test. Okey. So kita nak kita tanya mengenai perbezaan dia dan kita juga terlihat banyak ciri-ciri dan juga konten dia lah. Seterusnya, okey, aktiviti untuk anda ini macam mana nak kira persentil katalah terdapat 25 data ni terdapat 25 data ini katalah markah yang diperoleh 25 orang pelajar orang pelajar dalam satu kursus atau satu subjek. Kemudian dapat markah daripada 20 orang ni susun daripada rendah ke tinggi. Macam dalam gambar ajar ni daripada 40 ke 9 paling tinggi. Dan kalau perhatikan ada markah-markah yang sama. Ada sama contoh macam pelajar ada yang 69 markah, ada orang dapat 99 pun ada dua orang dapat kan. So kita susun je susun markah tu. Data tu. Kemudian kita gunakan formula. Formula N kecil bersama dengan P bahagi 100 darab dengan N besar. Apa N kecil tu? N kecil tu lah ranking ataupun order. Ranking dia. Kemudian P tu adalah persentil. Persentil. Bukan peratus, dia panggil peratusan. Tapi istilah yang tepat adalah persentil dan N besar adalah jumlah data. Dalam kes ni, contoh yang kita nak kira ordinal dia sementara jadi itu persentil apakah persentil yang kita tengok ke 100 kosong hingga 100 untuk pada yang tidak lah untuk langkah pada apakah dia ranking dia sementara nilai P adalah besar tadi, N adalah jumlah data dia ikut kan dia data. So kita kira dalam N. N darab N iaitu P itu 90, N 25, maka 90 bagi 100 darab 25 jadi 23. Makanya sini kita kena kira setiap data sehingga 23. N 23. N 23. So, tengok. N 23 mana? Pergi. Maknanya dia jatuh pada markah 98. Skor 98.
Maksudnya, markah 68 ini menandakan persental yang ke-9. Persental ke-10. Dan ini bermaksud terdapat 90%, 90% pelajar eh, yang mendapat markah 98 dan ke bawah. Ah, itu maksud saya. Okey, cuba yang kita buat ini Pak, cara ni. Cuba anda cari persental yang ke-20. Ah, persental yang kedua mana? Persental lah. Maknanya apa dia? Nilai bagi P adalah 20. Untuk masalah yang sama. Cuba cari. Apa jawapannya? Okey, itulah aktiviti yang anda perlu lakukan dan kongsikan jawapan anda dalam e-learning. So, saya rasa itu saja setakat untuk hari ini bagi